Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan. Yang menghormati lagi disegani Al-Fadil Ustaz Fazlur Rahimi bin Ma'ruf yang masih sudi mencurahkan ilmu di Gema Nur Iman, yang berusaha lagi berdedikasi Ibunda Hajar Rosniati Mansur selaku pengerusi Gema Nur Iman bersama barisan takbir urusnya yang berkorban tenaga dan masa bagi memastikan penganjuran kuliah berjalan lancar, insyaAllah. Yang saya kasihi dan saya berterima hadirin pecinta ilmu yang juga penginfak istiqamah Gema Nur Iman sekalian. Alhamdulillah kita semua masih Allah pilih sebagai hadirin bagi mengimarahkan kuliah duha pada pagi 26 Rejab 1400 bersama hari ke-7 bagi Februari 2024 yang berbahagia ini dengan pengajian tafsir Nurul Iman. Hari ini kita masih lagi dalam tafsir surah An-Nur bahagian kedua, iaitu masih pada ayat yang ke-35, sambungan huraian tentang cahaya nur Allah SWT. Tanpa mengelengahkan masa yang bernilai ini, saya ingin persilakan Al-Fadil Ustaz Fazlur Rahimi bin Ma'ruf untuk memimpin bacaan umum Quran bagi memohon keberkatan majlis yang barakah lagi berbahagia ini. Falyatafadhal maskura ya Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa law karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحق من ربك فلا تكونن من الممترين صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. Yang berbahagia Puan Moderator, yang berbahagia Puan Rosniati, Presiden Gema Nur Iman dan seluruh pada EJK-nya, seterusnya para muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Jadi insyaAllah pada pagi ini kita sambung pengajian kita yang berdasarkan kitab Tafsir Nurul Ihsan jilid yang ketiga, dan kita masih lagi berada pada tafsir surah An-Nur muka surat 130, baris yang ke-10 daripada bawah. Baik, firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Baik, yang bermaksud Yahdillahu linurihi man yasha', hidayah Allah bagi nurnya. Agama Islam itu mereka yang dikehendaki. Baik. Jadi para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah,
Kita masih lagi berada pada ayat yang berkaitan dengan cahaya Allah. Nurullah yang telah menerangi, menyinari langit dan bumi. Dan nur Allah itu diibaratkan seperti miskah. Kamishkatin fiha misbah. Miskah yang padanya ada misbah. Dan kemudiannya kata Allah, al-misbahu fi zujajah. Dan al-misbah itu di dalam zujajah. Ini kita dah hurai dah pada yang lepas. Al-mishkah itu ialah tempat letak lampu pelita. Dan kemudiannya al-misbah itu adalah api. Dan az-zujajah itu ialah kaca yang menutupi, yang mengurungkan api tersebut. Begitulah. Dan kemudiannya Allah jelaskan yang kata ibarat yang seterusnya, api itu dinyalakan daripada zaitun ataupun minyak kayu yang berkat. Minyak kayu yang berkat itu daripada kayu zaitun. Minyak kayu zaitun yang diberkati oleh Allah dan sangat berkualiti. Itu maksudnya. Dan kemudiannya Allah jelaskan kepada kita yang mana minyak yang berkualiti itu dia menyala-nyala. Bernyala-nyala dalam keadaan yang sangat, orang kata, mempunyai mutu yang tinggi lah. Menyinari cahaya. Sebab nak kata pokok zaitun itu disinari oleh cahaya pagi, matahari pagi dan matahari petang. Jadi menyebabkan nak kata di situ dia mengeluarkan minyak yang sangat berkualiti. Itu dia. Jadi bila Allah jelaskan cahaya-cahaya ini, jadi ayat yang kita baca pada hari ini, Allah menjelaskan yahdillahu linurihi may yasha. Dan hidayah Allah bagi nurnya. Jadi agama Islam itu mereka yang dikehendakinya. Itulah cahaya yang sebenar tu. Jadi mana cahaya-cahaya yang Allah sebut itu ialah hidayah Allah. Kata Allah, yahdillah, hidayah Allah linurihi, nurnya, bagi nurnya. Mana bagi nur kepada siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nak jelaskan di sini para muslimin dan muslimat, jadi masukkan nur itu ialah nur Allah, nur ilahi ataupun nur hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada mana mereka yang dikehendaki oleh Allah. Maknanya Allah tak beri semualah nur ini, cahaya ni. Allah akan beri kepada siapa-siapa saja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi mereka yang mendapat cahaya ni, maka dia akan menempuh jalan yang benar. Itu dia. Maka setiap manusia yang mendapat cahaya Allah ni, maka mereka ni akan bersungguh menempuh jalan yang benar. Jalan yang benar, jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila saja dia menempuh jalan tersebut, maka dialah manusia yang berbahagia di dunia dan di akhirat nanti. Itu dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Sebab bila dia mendapat cahaya daripada Allah, mendapat hidayah daripada Allah, bila dia berada pada jalan yang lurus, jalan yang benar, maka pada masa itu dia akan terselamat daripada sebarang bentuk kesesatan. Keburukan dan sebagainya. Itu yang penting tu. Itulah pentingnya bila kita mendapat cahaya daripada Allah Ta'ala, hidayah
daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang kita kena faham, macam mana sekalipun Allah akan berikan hidayah kepada siapa-siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Jika Allah Ta'ala nak bagi pada siapa-siapa, itu hak Allah. Kalau Allah tak nak bagi pun, itu hak Allah. Jadi pasal itulah para muslimin dan muslimat, alhamdulillah, kita bersyukurlah pada Allah Ta'ala kerana kita ni manusia yang sedang mendapat hidayah daripada Allah. Kita bersyukur. Jadi pada masa ni kita sedang menempuh jalan yang benar ni. Kita sedang berada di atas jalan yang diredai oleh Allah Ta'ala. Jadi pasal itu sangatlah bersyukur kita pada Allah dan kita terus berusaha meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, jauhkan diri kita daripada keburukan dan kejahatan. Selamatkan diri kita daripada kesesatan. Semua. Jauhkan diri kita daripada perkara yang tak betul, perkara yang syirik, yang kufur dan sebagainya. Jauhkan sama sekali. Sebab kita sekarang sedang berada di atas jalan yang Allah redha. Istiqamahlah, istiqamah di atas jalan ini. Mohonlah pada Allah hidayah yang berterusan, taufik. Berikan taufik pada kita, kekuatan pada kita untuk terus istiqamah di atas jalan yang benar, jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat penting muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kerana kita dah berulang kali kita sebut ada manusia yang sudah mendapat hidayah Allah tapi akhirnya mereka ni membuang hidayah tersebut. Ni rugilah. Ada manusia macam tu sudah pun mendapat hidayah daripada Allah, cantik dah. Mendapat petunjuk cantik dah daripada Allah ni. Sudah pun berada di atas jalan yang benar, cantik dah. Tapi tiba-tiba para muslimin dan muslimat, dia telah melencong. Dia telah terbabas. Terbabas yang akhirnya dia pergi pula kepada kesesatan. Dia pergi pula kepada keburukan, kemungkaran dan sebagainya. Jadi orang macam ni, bila dah terbabas macam tu, dia akan terus pergi kesesatan, makin jauh daripada hidayah Allah. Ni berat. Yang Allah kata, wa ma kanu muhtadin. Orang macam ni Allah tak beri hidayah dah. Berat tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi sebab itu kita bersyukur. Dapat hidayah dah, alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Bersyukur sangat-sangat, maka jagalah hidayah ni ke atas kita. Ni cahaya. Cahaya yang Allah berikan pada kita. Yang kata nur Allah, nur ilahi, nur hidayah itu. Baik. Jadi muslimin dan muslimat, satu hari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, dia pernah bertanya kepada gurunya iaitu Imam Waqi'. Dia tanya pada Imam Waqi' pasal hafalan dia. Ni kisah terkenal lah. Sebab Imam Asy-Syafi'i ni pernah jadi peristiwa, dia rasa hafalannya tak berapa nak melekat sangat. Ini panjanglah ceritanya, kita pun faham dah kisah ni. Imam Asy-Syafi'i pernah dia rasa hafalannya tak berapa nak melekat sangat. Tak berapa mantap sangat. Dia hafal Quran, dia hafal hadis, dia hafal kitab Muwatta' Imam Malik sebagainya. Bila dia hafal tu dia rasa macam tak berapa padu lah, tak berapa mantap lah. Dia rasa cepat lupa sebagailah. Dia rasa macam tu. Kadang-kadang lupa tu sikit je, bukan banyak pun kan, sikit lupa pun. Tapi dia rasa ada yang tak kena dah. Tu dia. Yang kita ni hafal, lupa lagi banyak, ingat tu sikit je. Tu kita, muslimin dan muslimat. Tapi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ni, dia ingat sungguh ilmu-ilmu ni sebenarnya. Tapi sikit-sikit je, ada yang dia terlupa sikit sangat pun. Tapi bagi dia sikit macam tu pun dia rasa tak selesa dah. Dia rasa macam ada yang tak kena dah, ada yang kurang lah. Tak tahulah tang mana kurang tu. Maka tu dia tanya pada guru dia Imam Waqi' rahimahullah tu. Jadi guru dia kata ginilah, guru dia kata,
Dia kata apa, dinasihatkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah supaya menjauhi segala perbuatan maksiat. Tu dia. Menjauhi segala perbuatan maksiat. Pasal apa? Kerana ilmu itu adalah nur ilahi. Kata Imam Waqi'. Imam Waqi' kata, jauhkan dari sebarang bentuk perbuatan maksiat. Pasal apa? Pasal ilmu itu nur ilahi. Dan nur ilahi ini tidak akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Itu. Kita cek lah diri kita ni. Kalau kita rasa kita dok menuntut ilmu, dok mengaji ni macam tak melekat je kita mengaji. Kita dok mengaji macam-macam ilmu ni, kita rasa macam tak masuk je ilmu tu. Bila kita rasa macam tu, kita cek balik. Kok mana kurang kita ni? Kok mana silap kita ni? Tu. Kod-kod lah ada, kita buat dosa, ada buat maksiat sebagainya, kod-kod lah. Kena cek balik, muhasabah. Sebab ilmu nur ilahi. Dia tak sampai pada orang yang melakukan maksiat. Kena cek balik. Dia kata, pasal apa lah aku mengaji tiap-tiap hari, yang arti banyak tak lekat juga, pasal apa. Cek balik. Malah tahu kok ada mengata saya kat belakang ke. Contoh nah, muslimin dan muslimat, malah tahu ni contoh. Tu dia. Dia. Jadi kalau ada macam tu, segera-segeralah kita minta ampun pada Allah. Tinggalkan apa saja bentuk dosa kita, apa saja maksiat dan sebagainya. Tu muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Tak adalah gurau je. Tu dia. InsyaAllah kan. Jadi nak kata gitulah muslimin dan muslimat, nak kata nur ilahi tu. Ilmu ialah nur ilahi. Hidayah nur ilahi. Tu dia. Jalan yang benar tu nur ilahi. Jadi nur ilahi dia tidak akan sampai, tidak akan masuk kepada orang yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tu kena ingat. Muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah Taala. Baik. Yang mana kalau kita lihat dalam kitab tafsir Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, pada jilid yang ke-12, dia menjelaskan pada kita, dia mengambil huraian daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Abdullah bin Abbas kata inilah contoh bagi nur Allah. Dan petunjuknya yang berada dalam hati orang-orang mukmin. Tu nur Allah ni, petunjuk Allah berada dalam hati orang mukmin, orang beriman. Kalaulah minyak lampu, dia kata Allah bin Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia kata jika minyak lampu dapat bercahaya sendiri sebelum disentuh api. Minyak tu dah bercahaya dah. Tu minyak yang berkualiti tadi tu, zait, minyak itu daripada syarqiyah zaitunah, daripada pokok zaitun yang berkat. Tu dia. Yang mana yang kena cahaya matahari pagi, kena cahaya matahari petang. Yang menyebabkan pokok tersebut sangat berkualiti. Minyak yang keluar pun sangat berkualiti. Maka minyak tu dah bercahaya dah. Tu. Padahal belum disentuh api lagi. Tu dia. Maknanya tak nyala api lagi, minyak tu bercahaya dah. Ni muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Maka kata Abdullah bin Abbas lagi, kalau disentuh oleh api, bertambah lagi cahayanya, lagilah terang, lagilah hebat cahayanya. Tu dia. Maka dia kata, macam itulah hati seorang orang mukmin. Tu dia. Macam itulah hati seorang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Orang yang selalu mendapat petunjuk dalam tindakannya. Tu dia. Sentiasa mendapat petunjuk dalam tindakannya. Maknanya orang beriman ni Allah pelihara. Walaupun kadang-kadang para muslimin dan muslimat dia tidak ada lagi ilmu tentang benda tu, tapi Allah dah bagi petunjuk ke dia. Tu dia. Macam kata Imam Suyuti rahimahullah, orang beriman ni Allah campakkan pada hatinya perasaan berhati-hati. Macamlah contoh kalau kita, ini contohlah, contohnya kalau kita
Muslimin dan muslimat, kita contohnya, contohlah, apa contoh kalau kita di offer untuk terlibat dalam satu pelaburan contoh. Orang ajak kita, jom join pelaburan ni. Pelaburan ni nampak hebat lah. Orang hebat-hebat dikata gitulah, orang hebat-hebat terlibat sebagainya. Itulah. Tapi kita ni tak tahulah yang pelaburan ni okey tak okey, ikut syariat ke tidak. Kita tak tahu. Jadi kata Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, orang yang beriman pada Allah Ta'ala ni dicampak pada hati ni. Kalau benda tu ada yang tak kena, kalau benda tu benda tak elok, maka hatinya akan ada perasaan yang tak sedap, yang tak syok, yang tak seronok. Tu dia. Dia jadi tak syok lah dengan pelaburan ni. Dia jadi macam tak seronok lah pada pelaburan ni. Walaupun nampak yang terlibat dalam pelaburan ni orang yang hebat-hebat. Kita dia orang hebat-hebat lah. Dia kata begini-begini ikut syariat lah sebagainya. Tu. Tapi kita rasa tak syok. Bila kita rasa tak syok tu, mungkin kata Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala, Allah campak pada hati kita petunjuk. Petunjuk untuk kita bertindak. Tu dia. Bertindak. Mana bertindak ni kita tinggal. Tinggallah benda tu. Tak payahlah. Sebab hati kita rasa macam tu. Muslimin dan muslimat. Contoh macam hari ni lah. Kita kata boykot. Boykot makanan-makanan segera kan. Tak sebut lah. Nanti orang marah pula. Makanan-makanan apa kan. Kita faham lah. Jadi kata benda ni boleh makan halal. Boleh makan halal. Company orang Melayu. Orang Islam dia kata. Contohlah. Tapi dia punya HQ-nya sokong Israel. Contoh. Jadi kita ni memanglah halal benda tu, tapi kita nak pergi makan rasa tak seronok, rasa tak sedap. Tu. Rasa tak seronok, rasa tak sedap. Dok terfikirlah, kalau aku makan ni macam seolah-olah ada bagi saham lah pada Israel, bunuh orang Islam di Palestin. Begitu. Ni, muslimin dan muslimat. Kita rasa macam tu. Ini disebut oleh Abdullah bin Abbas ni, Allah bagi petunjuk tindakan pada kita sebelum kita tahu benda tu. Allah bagi dah. Tu. Ini kata nur ilahi. Allah bagi pada manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala. Tu dia. Bila dia rasa tak syok, tak seronok, dia pun tinggal. Macam pelaburan tadi, ditinggal. Yang pada masa ditinggal tu, dia tak ada ilmu lagi pasal tu. Cuma perasaan dia je. Dia tak suka. Lepas ditinggal tu, baru dapat ilmu, pengetahuan. Rupanya, sungguh benda tu tak elok. Maka bertambah lagi keyakinan dia, muslimin dan muslimat. Dan bila macam tu, bila ada ilmu lagi bertambah keyakinan, maka bertambah lagi cahaya dalam hati dia. Bertambah lagi. Tu. Muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah. Ini kata Abdullah bin Abbas, macam inilah Allah memberikan perumpamaan kepada manusia tentang nur Allah. Tu dia. Muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah. Jadi kita, itulah pentinglah. Nur Allah tu pentinglah. Allah masukkan pada hati kita, Allah masukkan pada perasaan kita, hidayah pada kita. InsyaAllah lah. Tu Allah selamatkan kita. Yalah macam kita selalu baca dalam surah Al-Anfal tu. Ya Allah kata orang bertakwa tu kan. Orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala. Okey, tengok surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal ni juzuk apa? Juzuk yang ke-10 kan. Kita cari tengok ayat Quran. Surah Al-Anfal sebelum surah At-Taubah. Surah Al-Anfal. Jadi kita baca surah Al-Anfal ini. Ada ayat Allah jelaskan pada kita mengenai manusia yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Mana ayat ni tak jumpa lagi. Surah Al-Anfal. Ni tak jumpa ni. Ya ayyuhalladzina amanu. Dia start pada ya ayyuhalladzina amanu. In tattaqullah. Mana ayat ni? Nak bagi cari ayat yang penuh sikit. Ingat ayat tu. Tapi nak bagi ayat tu penuh. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah. Mana ayat dia?
Surah Al-Anfal. Oh, dia juz 9 sekali ya. 9 dengan 10. Surah Al-Anfal. Okey, ayat 29. Surah Al-Anfal ayat yang ke-29. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Tu dia. Maksudnya, wahai manusia yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah Ta'ala, nescaya Allah mengadakan bagi kamu petunjuk yang membezakan antara yang benar dengan yang salah. Tengok. Dan menghapuskan kesalahan-kesalahan kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan Allah sememangnya mempunyai limpah kurnia yang besar. Ni surah Al-Anfal ayat yang ke-29. Jelas pada ayat ni muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi Allah sebut pada ayat ni, wahai manusia beriman, in tattaqullah, sekiranya kamu bertakwa pada Allah. Apa yang jadi? Ya ja'al lakum furqana, nescaya Allah adakan bagi kamu petunjuk yang kamu boleh membezakan antara yang salah, yang benar dan yang salah. Ni kata cahaya Allah tadi tu. Sampai manusia beriman yang bertakwa ni, Allah beri kepada mereka petunjuk sampai mereka boleh membezakan antara yang benar dan yang salah. Tu. Inilah janji Allah. Ni kata nur Allah yang Allah berikan kepada mana-mana manusia yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Tu. Kalau kita lihat pula perbahasan daripada Profesor Hamka rahimahullah dalam tafsir Al-Azhar, dia juzuk yang ke-18 muka surat 196, dia kata sini, dia kata apa? Dia kata, bilakah mata hati ini boleh melihat nur itu? Hati yang masih diperbudak kebendaan, hati yang masih memandang bahawa hidup itu hanya sekadar makan dan minum, lalu bersetubuh dan melahirkan anak, hati yang masih memandang bahawa kemuliaan dan penilaian hidup hanyalah semata pada gedung indah, kenderaan model paling baru, dan hati yang belum pernah terlepas daripada penggembelengan derita, payahlah akan sampai kepada suasana melihat nur itu. Tu. Dia kata bila mata hati ni boleh melihat nur, basirah mata hati inilah, bila boleh melihat nur ini, maka dia sebutlah, dia kata kalau hati masih lagi duk berhamba di pada kebendaan, kalau hati masih lagi duk pandang hidup sekadar makan, minum, bersetubuh, melahirkan anak, sekadar itu, kalau hati itu sekadar memandang kemuliaan, penilaian hidup semata untuk mendapat keindahan hidup semata, dapat kenderaan baru, itulah, itu yang dipikir saja hati dia, ataupun hati ni belum pernah terlepas daripada penderitaan tak habis. Jadi dia kata kalau hati-hati macam ni, payahlah nak sampai kepada melihat nur itu. Payah dia kata. Dan Hamka ditambah lagi, dia kata lagi, lalui dahulu penderitaan dan percubaan, lalui dahulu ombak dan gelombang, tahan ketika kena pukulan sehingga seluruh kepribadian menjadi tabah. Tu. Digambling dan ditempa oleh perasaan dan lulus dari gamblingan itu. Itulah yang ada harapan akan dapat melihat nyata nur itu. Apa maksudnya? Dia kata maknanya para muslimin dan muslimat, orang yang nak capai nur hidayah Allah Ta'ala ni, ialah orang yang kena lalui dulu penderitaan dan percubaan, ujian. Tu dia.
Maknanya dia melalui pengalaman yang banyak, percubaan dan penderitaan hidup yang banyak. Maknanya menghadapi dulu macam-macam ujian ni daripada Allah Ta'ala ni dalam hidup kita ni. Termasuk kita ni mendapatkan pengalaman hidup. Itu. Sebab itu kita baca Quran, Allah suruh berjalan kan. Kita baca surah apa? Surah Al-Mulk. Yang baca tiap-tiap malam tu. Tu. Ada ayat Allah kata famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Kata Allah famshu fi manakibiha. Kata Allah berjalan ke atas muka bumi ni, berjalan kata Allah. Dan makanlah rezeki yang Allah beri dekat dunia ni. Jalan, lepas tu makanlah, carilah kerja, carilah rezeki, carilah pengalaman kata Allah. Ni nak mendapat nur Allah ni, muslimin dan muslimat. Kita tengok para alim ulama macam Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala menempuh perjalanan ilmu ni, nak dapatkan ilmu sampai lebih 20 tahun menuntut ilmu. Berjalan daripada Palestin, jalan sampai ke merata tempat lah. Muslimin dan muslimat pergi Mesir, pergi Mekah, pergi sana, pergi situ. Menempuh ni nak mencari nur Allah, hidayah Allah, ilmu Allah. Itu hebat tu, muslimin dan muslimat. Kita tengok macam Syekh Idris Al-Marbawi rahimahullah. Pengarang kitab tu, Bahrul Mazi yang sangat terkenal. Ulama Malaysia, ulama Melayu. Orang Perak. Tu dia, muslimin dan muslimat. Mengaji ilmu selama lebih 50 tahun. Mengaji. Menuntut ilmu sampai lebih 50 tahun. Punya lama tu mengaji ilmu. Nak mencari nur Allah tu, menempuh macam-macam perjalanan hidup. Itu syarat kata Hamka rahimahullahu ta'ala. Ni muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi makna nak kata di sini, orang ni kalau dah sampai tahap itu, dia akan dapat nur Allah, maka dia akan mendapat jiwa yang tenteram. Ni yang kata nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenteram. Muslimin dan muslimat dapat nur Allah, cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Macam itulah kita hadapi macam-macam perkara, macam-macam ujian. Itu standard kita lah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Jadi maknanya itu syaratnya, kata para alim ulama. Jadi nur Allah ni tak tercapai kepada kita sekiranya yang disebut tadi. Sekadar hidup makan minum, sekadar hidup nak berseronok, sekadar hidup kita ni dok fikir hal-hal keduniaan semata-mata, maka dia kata tak capailah nur Allah itu kepada kita. Itu nur ilahi itu tak capai kepada kita. Muslimin dan muslimat. Jadi mana nak sebut tadi? Ustaz, saya angkat tangan lama tangan dah, Ustaz nak tanya. Sila. Tak ada jawab je, Ustaz. Ni Ustaz cakap tadi pasal hidayah yang Allah bagi kan. Lepas tu dia membuang hidayah tu. Maksudnya dia dapat hidayah tapi tak ada taufik Ustaz kalau orang yang macam tu. Ya. Jadi orang yang dapat hidayah dan dia membuang hidayah, itu dia tak ada taufik lah. Hidayah dan taufik. Jadi kebiasaannya ini berlaku pada orang yang munafik itu. Contoh macam transgender lah contoh kan. Dia dah dapat hidayah, dia dah kembali dah kepada asal dia, jantina asal. Kemudian dia kembali balik kepada yang lama. Itu macam mana Ustaz? Itu dikira macam tu lah. Allah bagi hidayah sama lah tu. Masya Allah. Dia sama lah. Dia tidak istiqamah. Istilah istiqamah. Sebab kita kena ingat para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah. Bila kita nak mendapat hidayah daripada Allah, maka pasti pada masa itu kita akan dapat macam-macam ujian. Macam-macam ujian yang Allah berikan kepada kita. Jadi sebab itu bila kita menghadapi ujian itu, kita minta pada Allah taufik. Taufik, kekuatan pada kita menghadapi ujian tersebut supaya kita kekal terus berada pada hidayah tersebut. Sebab itu ulama ajar kita banyakkan berdoa, menuntut ilmu dan sentiasa hidup dengan orang-orang yang baik, sekel-sekel manusia yang beriman kepada Allah Ta'ala. Itu kekuatan kita. Tu.
Kalau kita insaf, kita bertaubat, tapi kita berseorangan. Kita berseorangan. Jadi pada masa itu setan kacau lah. Setan kacau, setan akan hasut balik. Kawan-kawan jahat dulu cari balik. Itu. Duk ajak balik. Dahlah pada bila kita orang kata apa, bila kita dah insaf tu, muslimin dan muslimat, bila kita dah insaf, dapat ujian. Rasa susah sebagainya. Jadi kita tak berada pada circle yang baik, datang orang-orang jahat balik. Orang jahat ni dia akan offer pada kita, kau ikut kami dapat duit, kau ikut kami dapat macam ni. Jadi akhirnya dia kembali Itu bahaya tu. Okey, jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala. Jadi maknanya itulah dia. Jadi Allah bagi nur Allah. Jadi kita nak capai adalah nafsul mutmainnah yang tenang. Nak dapat nur ilahi, jadi tempuhilah dulu banyak ujian. Itu kena ada ilmu. Ilmu yang disebut tadi, macam mana cara nak kekal hidayah, macam mana nak kekal nur itu pada diri kita, sebagainya. Okey. Kembali balik pada kitab kita. Seterusnya Allah Taala berfirman, wa yadribullahu al-amsala lin-nas, dan perbuat oleh Allah Ta'ala akan misal bagi manusia, menghampir bagi faham mereka itu, supaya ambil iktibar jalan yang bawa beriman mengesa Allah. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Ta'ala dengan tiap-tiap sesuatu itu amat ketahui. Tu. Jadi Allah kata, penutup ayat 35 ni, Allah kata wa yadribullahu al-amsala lin-nas. Allah Ta'ala telah kemukakan berbagai-bagai misalan, perbandingan untuk umat manusia. Ingat kita sebut yang lepas, dalam Quran ni ada ayat-ayat tamsil, ayat-ayat perbandingan. Banyak sebab ada satu kitab tafsir, saya lupa nama kitab tu, pengarang tu. Kitab tu khusus membahaskan ayat-ayat tamsil di dalam Al-Quran. Ayat-ayat perbandingan, perumpamaan di dalam Al-Quran. Banyak Jadi ni antara lah kita baca hari ni yang ayat 35 ni. Di antara ayat perbandingan. Jadi Allah kata Allah kemukakan macam-macam misalan perbandingan untuk umat manusia. Itu dia. Nak kata Allah bagi perumpamaan yang kita baca ni pasal apa? Nak menunjukkan kehebatan dan kesempurnaan cahaya Allah. Dan nak mengajak manusia berfikirlah dan menyedari, berfikir dan sedar bahawa kesempurnaan itu adalah milik Allah saja. Tu. Yang soal hidayah semua milik Allah. Kalau Allah tak bagi, kita sesat habis. Tu muslimin dan muslimat. Kita kan ada satu doa tu. Doa ni saya tak berapa ingat sangat. Ya, kalau dengar doa tu apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Tu. Ingat tak doa tu? Biasa dengar tak doa tu? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, lindunglah aku ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Mintalah lindung kita daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ini contoh manusia yang ada ilmu tapi tidak bermanfaat ilmu tu. Maknanya tak dapat hidayah. Kita tak nak macam tu. Sebab ada orang yang mengaji ilmu, okey dapat hidayah, dia mengaji ilmu cantik, dia kenal semua. Dia boleh jadi orang baik, beriman, bertakwa, semualah. Alhamdulillah. Tapi ada orang yang berilmu, tapi dia tak macam tu. Dia tidak kata beriman, dia tidak bertakwa. Pasal apa jadi macam tu? Ilmu tu tidak beri manfaat pada dia. Walaupun ilmu yang dia mengaji itu, ilmu yang baik. Pasal apa? Antaranya kerana tidak mendapat hidayah, cahaya Allah. Tak dapat. Kenapa jadi macam tu? Pasal apa Allah tak beri cahaya? Pasal apa Allah tak beri hidayah? Mungkin kerana niat yang tak betul. Tu niat yang salah. Ngaji ni pasal apa? Nak, orang kata bukan ngaji nak ilmu. Bukan kata mengaji nak betul, nak cari redha Allah. Tapi mengaji kerana lain. Kerana nak dunia, kerana nak pujian, kerana nak mendapat gelaran semata-mata. Macam-macam lah para muslimin dan muslimat
yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Tu dia. Jadi kita nak ilmu yang beri manfaat. Mana yang dapat hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia nak kata kesempurnaan itu semuanya milik Allah. Ini berdasarkan ayat ni, perumpamaan yang Allah beri pada kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Dia kata nak jelaskan pada kita, muslimin dan muslimat, yang mana Allah beri perumpamaan ni, nak kata Allah boleh bagi hidayah kepada hati-hati manusia. Ada sebagian manusia yang dapat hidayah ni, dia ambil iktibar. Dia ambil hidayah, dia kekal dengan hidayah, taufik. Tapi ada yang mendapat hidayah, ni yang masalah ni, dapat hidayah tapi dia berpaling dan dia berada dalam keadaan kesesatan. Ada macam tu. Tu. Maknanya manusia dapat hidayah macam-macam, dapat dah, Allah bagi itu. Tapi masalahnya dia berpaling. Baik. Dalam hadis Nabi SAW, sabda Nabi SAW, Inna Allah Azza wa Jalla khalaqa khalqahu fi dhulumatin fa'alqa alaihim min nurihi faman asabahu min dhalikan nurih tada wa man akhta'u dhalla falidhalika aqul jaffal qalamu ala ilmillah. Itu dia. Yang bermaksud sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan makhluknya dalam kegelapan. Kemudian Allah memberi cahayanya kepada mereka. Barang siapa yang mendapat cahayanya pada saat itu, bererti ia telah mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang tidak mendapatkannya, bererti dia telah sesat. Oleh kerana itu aku katakan, dakwat pen, jaffal qalamu, dakwat pen tu telah kering dari menulis ilmu takdir Allah. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi pada hadis ini para muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, Nabi sebut itu hakikatnya. Manusia yang daripada asalnya kegelapan, Allah cipta makhluk daripada dalam kegelapan, kemudian Allah beri cahaya kepada mereka. Allah beri cahaya. Muslimin dan muslimat jadi rahmati oleh Allah Ta'ala. Itu. Okey, Allah beri cahaya. Dan kemudiannya kata Nabi, mereka mendapat cahaya, maka mereka ni mendapat petunjuk Allah. Selamatlah berterusan. Dan ada pun orang yang tidak mendapat cahaya ataupun dapat cahaya tapi berpaling, maka mereka ni dalam keadaan sesat. Sesatlah. Muslimin dan muslimat. Jadi Allah kata falidha aqul, Allah katalah jaffal qalamu ala ilmillah. Dawat pen pun dah kering nulis takdir ilmu Allah. Takdir Allah maknanya Allah nak kata dah bagi hidayah, kau buang, aku tak bagi balik lah. Senang cerita macam tu lah. Dah habis dakwat dah, cukup lah. Gitu contoh. Allah beri perumpamaan begitu. Nabi beri perumpamaan begitu. Muslimin dan muslimat. Allah dah bagi kan. Tapi kamu tak ambil hidayah tersebut. Itu dia. Sebab nak kata Allah lah pemilik cahaya nur ini, yang turunkan hidayah syariat. Itu dia. Allah lah yang masukkan nurnya ke dalam hati manusia. Dengan nur Allah Ta'ala ni, Allah masukkan manusia ke syurga dengan nur Allah. Dan mereka yang berpaling dari nur ini akan dicapak masuk ke dalam neraka. Cuba kita baca surah Al-Baqarah yang kita selalu baca tu. Surah Al-Baqarah ayat 257. Ayat 257. Ni ayat terkenal ni. Lepas ayat kursi. Ayat kursi 255. Lepas pada tu. La ikraha fiddin. Lepas tu ayat 257. Tu. Itu firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghutu yukhrijunahum minan nuri ilal dhulumat.
ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yang bermaksud Allah pelindung yang mengawal dan menolong orang-orang yang beriman. Dialah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan kufur kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, penolong-penolong mereka ialah taghut yang mengeluarkan mereka dari cahaya iman kepada kegelapan kufur. Mereka itulah ahli neraka. Mereka kekal di dalamnya. Surah Al-Baqarah ayat 257. Jelas Allah pelindung orang-orang yang beriman. Allah lah yang keluarkan mereka dari kegelapan, minaz zulumat ila nur. Dari kegelapan kufur kepada cahaya iman. Allah yang keluarkan kita. Dan Allah bawa kita pada cahaya iman. Dan ada pun kata Allah, orang yang kufur ni, penolong mereka ialah taghut, kufur, kafir ni penolong mereka lah. Mereka ni, kata Allah, yukhrijuhum minan nur ila zulumat, mengeluarkan manusia dari cahaya kepada az-zulumat, daripada kegelapan, kekufuran. Orang macam ni kata Allah, ulaika ashabun nar, akan masuk neraka, hum fiha khalidun, bahkan kekal dalam neraka. Na'udzubillah. Jadi insyaAllah muslimin dan muslimat, satu soalan jika ada dipersilakan. Ada soalan? Tak ada? Soalan. Ada yang angkat tangan tu Ustaz? Kan sutra air untuk tanyakan soalan? Tak dengar. Tak jelas. Semula. Sutra air tu Yang angkat tangan tu Ustaz, sutra air. Sila tanya soalan. Jemaah tu sutra air tu angkat tangan. Kau nak tanya. Benar kot. Kalau tanya saya cakap dulu boleh? Minta maaf Ustaz. Alhamdulillah Ustaz beritahu tadi tentang ayat perumpamaan. Saya ada salah satu buku analogi Quran daripada Dr. Muhammad Syuki Osman Ustaz. Dan betul ayat ni dia bagi umpama bintang yang bersinar. InsyaAllah huraiannya jelas kat sini. Satu saya nak tanya, ayat 35 ni sekarang masih dalam rohani dan keimanan. Ya. Dia akan terus sampai ayat yang keberapa Ustaz huraian tentang ni? Dah ada yang saya tu takat ni lah. Okay. Tapi lepas pada ni ada lagi perumpamaan daripada Allah. Nanti antaranya Allah akan bagi perumpamaan mengenai manusia yang kafir. Perumpamaan seperti lautan yang dalam tu. Nanti insyaAllah lah sampai ayat tu. Maknanya minggu ni kita tamatlah untuk 3 minggu pada ayat 35, betul? Ya. Ayat ni sampai 35. Ustaz, sebab Ustaz bagi tahu masuk ayat 35 ni bahagian kedua kan, bab kedua dalam surah An-Nur ni. Maknanya huraian tentang pendidikan rohani dan keimanan ni memang keseluruhannya pada ayat 35 ni Ustaz. Dia apa begitulah. Maknanya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala. Jadi dia bab ketiga ni kalau keseluruhan dia seluruhnya ialah pendidikan roh dan keimanan. Seluruh bab yang ketiga ni. So takut saya salah tulis nota. Saya nak tanya. Maknanya dia ada tarbiyah ruhiyah dan imaniyah lah. Okey, tak apa. Kena berjalan terus lagi lah. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah. Tapi yelah nanti kita maknanya orang kata muslimin dan muslimat mengenai nur tadi dan ada beberapa lagi lah. Ada beberapa lagi yang berkaitan dengan tarbiyah ruhiyah dan imaniyah ni. Bab ketiga tadi bila masuk nanti bab yang seterusnya dia akan sebut kaitan dengan pendidikan, ketaatan pada Allah dan sebagainya lah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Alhamdulillah. Okey, jadi insyaAllah. Okey. Kita tak apa cukup sekali itu. Kita akan sambunglah pada minggu depan. InsyaAllah. Jadi macam biasa, saya akan pergi ke kelas kuliah yang kedua di sebelah. Siapa yang berminat nak terus duduk, terus beronline, boleh teruslah. InsyaAllah. Siapa nak live boleh live. Saya tak tutup lagi. Saya akan tutup kuliah saya selepas habis kuliah yang kedua ini insya-Allah. Okey, wasiru ala barakatillah. Assalamualaikum
warahmatullahi taala wabarakatuh.